Kalau dengar angguk kepala, Cik Al katalah. Oh, okey. Okey, so saya tak ada nak cakap banyak lah, cuma pasal proposal awak. Jadi memo untuk kemasukan semula dah tahu tak bila? Tak tahu lagi kan? Dah tahu? Awak akan naik pada 10 Jun. 10 Jun bulan 6. Jadi nanti awak naik, saya nak awak hantar proposal yang draft. Kalau hari-hari tu ada siapa cakap tak ada laptop kat rumah kan? So awak boleh draft pakai, tak apa, tulis pun tak apa, tulis tangan pun tak apa. Jadi satu kumpulan ada 3 orang, saya nak awak pecahkan. Kalau boleh Skype kat sini, takkan tak boleh Skype dengan ahli kumpulan awak. Boleh tak angguk? Tak ada orang angguk. Mula je. Kalau boleh saya angguk. Okey. Siapa yang dah rujuk pada penyelidik? Angkat tangan. Siapa yang tak rujuk? Angkat tangan. Semua tak rujuk lagi Okey, tak apa. So kalau awak tak nak rujuk pada penyelidik, awak boleh PM tepi saya je lah. Awak boleh bagi pada, awak boleh WhatsApp saya, PM awak punya report, nanti saya checkkan. Okey? Okey, itu je. Saya pass pada Cik Al. Kenapa? Mute tu macam Biar. Aku saja. Okey, itu sedikit info daripada Puan Ina. Ina bagi kamu pasal projek lah. Sebab risau juga sebab kamu naik saja nanti kamu dah tak cukup masa dah nak kamu nak buat projek Sebab sepatutnya kamu naik nanti 10 hari bulan Jun. So sepatutnya proposal kamu dah boleh sebab kita kalau tengok kita dah short masa ni. Okey. Baik. So ini saya nak ceritakan sedikit tentang subjek baru kamu, iaitu berkenaan dengan Open Shorter Spark First sebab yang itu saya tengok ada di antara kamu yang bersemangat kan nak belajar OSPF ni kan. Jadi ni saya nak masuk kelas OSPF. Okay, actually sebenarnya kita ada satu chapter lagi, chapter 3 yang saya tak masuk lagi, iaitu berkenaan tentang RIP, Routing Information Protocol. Tapi RIP ni sebenarnya saya dah cerita dari segi kelas amali saya dah cerita. Cuma untuk kelas teori saya tak masuk lagi lah. Jadi tapi memandangkan saya nak cepat dulu, saya masuk dulu chapter yang keempat iaitu Open Shorter Spark First OSPF lah. Okey, jadi nota ni nanti saya akan sharekan kamu dalam grup. Dan juga actually sebenarnya saya ada create satu kelas classroom kita. Okay, classroom di mana dalam kelas ni kalau tengok masih lagi ramai yang tak masuk lah. Saya dah invite tapi ada ramai yang tak masuk lagi. Yang dah masuk ni boleh masuk sebab nanti saya akan bagi nota ataupun saya akan bagi soalan quiz. Soalan quiz untuk kamu jawab. So hopefully kamu dah boleh yang itu masuk dan kamu boleh jawab lah nanti. Okay. Saya faham ada di antara kamu yang tak ada laptop. Jadi yang tak ada laptop tu saya akan sharekan packet tracer mobile. So saya rasa kamu boleh download packet tracer mobile dekat Play Store pun ada untuk kamu try main. Cuma mungkin sedikit kekangan kalau kamu nak cuba program atau nak configure router dalam packet tracer menggunakan handphone. Tapi boleh buat sebab saya dah cubalah ada susah sikit lah. Kalau yang mana ada laptop, yang ada komputer, kamu boleh install packet tracer dan saya akan bagi soalan amali, soalan amali untuk kamu cuba buat. Tak perlu tapi soalan tu sebenarnya soalan ujian yang saya nak bagi kepada kamu sebelum PKP. Memandangkan PKP dah dilaksanakan, jadi kita tak boleh nak buat. Jadi saya bagi kamu supaya kamu berlatih dulu. Bila naik nanti kita akan buat yang real. So kamu dah tahu yang saya cerita, kamu dah berlatih dulu. Tak apa saya bagi kamu makan bonus lah. So kalau boleh kamu dapat 90 ke atas, itu lagi bagus Okey. Baik sedikit Boleh dapat Boleh dapat saya punya slide ni? Ya, boleh dapat. Saya kamu boleh dapat. Okey. Tak apa, yang ni slide ni kalau kamu tak ada nanti saya akan sharekan dalam grup. Okey, baik. IF ni adalah merupakan sedikit berkenaan tentang link state lah.
Kalau kamu ingat algoritma yang kita belajar sebelum ni, dia ada distance vector. Dia ada dua algoritma, iaitu distance vector. Satu lagi adalah link state. So distance vector ni contohnya yang kita gunakan RIP, konfigurasi RIP dan juga EIGRP. Tetapi untuk link state ni kita gunakan untuk OSPF dan juga ISIS lah. Okey. Jadi untuk chapter ni kita akan belajar tentang konsep apa itu OSPF dan paket-paket yang terdapat dalam OSPF ni. Sebab dalam OSPF ni dia ada beberapa paket. Dia ada 5 paket, iaitu ada OSPF paket, dia ada OSPF, hello, date interval, OSPF algorithm, single area OSPF configuration dan juga determine OSPF router ID. Okey, jadi nanti yang ini adalah saya tak sempat masuk semualah. Nanti insya-Allah kelas kita yang akan datang saya akan cuba cerita sampai semua yang ini mungkin saya masuk tu 1 atau 2 saja. Nanti saya tak nak lama-lama kelas saya, nanti lepas tu saya akan sambung untuk kemudian. So apa itu single area OSPF? Jadi OSPF ni introduction dia iaitu dia merupakan salah satu contoh routing protokol seperti mana kita dah belajar tentang RIP, EIGRP, ISIS dan juga BGP. So BGP ni adalah border gateway ataupun dan OSPF ni merupakan link state routing protocol. Bila sebut link state maksudnya dia punya algoritma dia tak sama dengan distance vector lah. Di mana kita maklum tentang RIP. Okay? So dia merupakan classless routing protocol. Bila saya sebut classless ni maksudnya dia support atau menyokong VLSM, variable length subnet mask. Ataupun bila sokong subnet mask ni maksudnya dia kalau kita masukkan subnetting contoh /25/26/27 dia support sebenarnya cara kerja macam mana dia nak hantar paket tersebut. Dia menggunakan kalau EIGRP dia gunakan bandwidth dan juga delay, tapi kalau untuk ada kalau OSPF dia gunakan bandwidth untuk menentukan laluannya. Maknanya kalau katakan laluan tersebut mempunyai bandwidth yang paling laju, so dia akan pergilah. Dan cara macam mana dia nak hantar paket tu, dia akan menggunakan kaedah COS. Dia akan gunakan kaedah COS. COS ni contohnya kalau kita nak beli barang lah. Kamu nak beli barang satu barang dekat kedai. So saya yakin kamu kalau nak beli barang mungkin kamu akan cari barang yang pertama sekali kamu akan cari barang yang paling murah. Betul tak? Atau kalau kamu nak cari barang yang berkualiti kalau boleh kita akan compare dengan kedai-kedai mana yang paling murah lah. So sama juga macam tu juga. Paket kalau dalam OSPF ni dia nak hantar kepada sesuatu destinasi, dia mesti tengok kepada nilai kos yang paling rendah. Dan kos ni nanti saya akan ceritakan kepada kamu. Dia ada pengiraan dia lah. Okey, ini sedikit penerapan OSPF. Kalau kamu tengok situ boleh dapat saya besarkan sikit. Okey, kalau kamu tengok situ OSPF ni dia termasuk dalam interior gateway protocol. Okey, dia ada IGP, dia ada RIP, dia ada EIGRP, dia ada OSPF dan juga dia ada IS. Manakala BGP dia merupakan exterior ataupun EGP lah. Okey. So dia kalau ni sedikit sejarah tentang OSPF. So OSPF ni dah lama lah, pada tahun 1987. Saya masih kecil lagi pun dia dah start mula. Dan setiap tahun tu dia akan cuba review dan akhirnya pada tahun 1998 OSPF version 2 yang kita gunakan sekarang ni untuk IPv4 dibangunkan. Nampak dah lama saya rasa hampir dah 20 tahun dah. 20 tahun dah dia bangunkan OSPF ni. Okey, baik. Dalam OSPF ni dia ada 5 paket. Jadi kamu kena hafal kalau boleh atau kamu boleh ingat. Sebab dalam ni biasanya dalam OSPF paket ni biasa keluar dalam peperiksaan akhir teori. Pada tahun lepas ingat saya dia tanya pasal paket EIGRP. OSPF dia tak tanya, tapi saya rasa mungkin tahun ni dia akan tanya pasal ni lah, OSPF paket. Okey, jadi ada OSPF paket dia ada 5 iaitu hello packet, database distribution ataupun DPD, kemudian link state request, dan ada link state update LSU dan juga dia ada link state acknowledgement. Okey.
Boleh? 25 ni tak apa, nanti kamu boleh baca. Dia Inggeris tapi ada sedikit pengenalan pasal bahasa Melayu. So apa yang disebutkan tentang Hello Packet? So Hello Packet ni sebenarnya apa yang sebutnya Hello Packet? Hello Packet ni iaitu setiap router dia membolehkan setiap router bermula untuk senang cerita lah, kalau kita nak berkomunikasi, mula-mula sekali kita akan cuba nak mula start bercakap, kita akan mungkin kita cakap hi, ataupun sebut hello, ataupun kalau dalam Islam kita sebut assalamualaikum, ataupun kalau Cina mungkin hauma kan. So kita tanya dia, okey, sebelum start kita nak cakap tu kita akan cakap, kita bagi salam dulu. Sama juga dalam router pun yang menggunakan OSPF, kalau dia guna OSPF, dia katakan dia router. Okey, kata ni router so di A1, contoh ni A2, yang digunakan OSPF. Okey. Jadi sebelum tidak menggunakan OSPF ni, okey, dia akan tanya hello. Okey, hello. So kalau katakan router 2 ni dia configure OSPF juga, maka dua-dua ni akan boleh buat conversation atau boleh buat synchronize. Tapi kalau katakan dia ni mungkin OSPF, ni katakan EIGRP, so tak ya. Seperti mana saya beritahu kamu, kalau katakan ini kita pakai EIGRP, betul saya masuk sini EIGRP. So katakan ini ada OSPF, dia tak boleh nak communicate. So kita kena ada satu lagi router kita configure sebagai BGP. Tapi kalau kata kita guna configure yang sama OSPF, maka Hello Packet ni ataupun Hello Packet yang terdapat dalam OSPF ni dia akan cuba berkomunikasi lah. So bila dia ada communicate, barulah dia boleh synchronize dan bolehlah datang ataupun dia perlukan maklumat routing cable dia pada router jiran ni lah masing-masing. Dan Hello Packet, okey, katanya setiap saat. Contohnya, katakan kata hello, okey, lepas 10 saat dia tanya hello lagi, selepas 10 saat dia akan tanya hello lagi. Okey, kenapa dia tanya, dia akan sentiasa tanya? Sebab apa? Sebab contoh kalau dalam 10 saat ni tiba-tiba ada laluan yang sangkut ataupun laluan yang down, maka nanti dia akan maklumkan kepada router jiran dia lah. Sebab tu kalau kamu tengok dalam RIP ni, Routing Information Protocol, dia akan update dia punya paket setiap 30 saat. Berbeza dengan OSPF, dia akan update setiap 10 saat. So beza, so lebih cepat lah. So OSPF ni lebih cepat dibandingkan dengan RIP. Sebab itu kalau kamu tengok, OSPF ni sesuai kita gunakan untuk mempunyai topologi yang besar. Bandingkan dengan kalau kita guna RIP. RIP dia, topologi dia tak berapa besar lah. Ataupun kalau kamu ingat, paling maksimum 15 hop sahaja. Boleh semua? Boleh? Okey. Kalau nak cakap boleh, nak cakap boleh Okey, nak cakap. Boleh. Okey, cantik. Saya risau takut saya cakap seorang-seorang je. Boleh. Selanjutnya kita pergi kepada database distribution ataupun DVD. Merupakan paket yang mengandungi set arahan untuk memeriksa pangkalan data dan melakukan synchronize antara router. So contohnya, bila dia dah sebut hello setiap router, jadi paket dalam paket hello tu nanti dia akan hantar satu lagi paket yang dipanggil sebagai database description iaitu database description dia adalah untuk dia mempunyai satu set arahan untuk melihat ataupun merujuk kepada pangkalan data antara router-router. Contohnya kalau katakan router 1 dia tak ada maklumat pada router 2, dia akan beritahu pada router 2 untuk hantar maklumat daripada router 2 kepada router 1. Ataupun router 1 ni dia tak ada maklumat laluan pada router 2. Dia tak ada laluan. Inilah first time dia tak ada laluan. So nanti DVD ni dia akan hantar maklumat kepada R1 supaya menghantar maklumat dia ni kepada R2. Macam itulah, dia macam seolah-olah macam satu set arahan untuk membolehkan kedua-dua router ni synchronize ataupun melihat laluan yang terdapat pada router masing-masing. Okey, seterusnya kita pergi kepada link state request ataupun dipanggil LSR. Tadi DVD, Hello Packet, DVD, yang seterusnya ketiga adalah link state request. Tujuannya adalah melakukan permintaan untuk mendapatkan maklumat link state record antara router-router.
So bila DVD dah masuk, katakan router 1 ni tak ada maklumat pada router 2 dan router 2 pun tak ada maklumat pada router 1. So nanti dia akan hantar satu lagi rahat dipanggil link state request untuk membolehkan setiap router ni sinkronis atau mendapatkan maklumat masing-masing lah. Untuk kedua-dua router ni dapatkan maklumat dia masing-masing. Okay. Okay, yang keempat adalah link state update. So bila maklumat dah diterima, contoh router 1 ni dah terima maklumat pada router 2, router 2 pun dah dapat maklumat pada router 1. So mereka ni masing-masing dia akan update dia punya routing table lah. Routing table kalau kamu ingat. Okay, katakan ni router 1 katakan dia masuk kepada macam nak buat tu yang kita buat jadual routing Saya tak nampak muka Encik. Kau nampak? Kau nampak? Tak nampak. Nampak yang apa Whiteboard. Encik ajar ni je. Yang ni? Yang line stage update ni. Oh ya ke? Tak nampak whiteboard Tak nampak whiteboard. Oh ya ke? Sebab saya dah sharekan ni. Apalah. Okay, kena matikan dulu. Boleh nampak lah kot. Sekejap Okay, nampak? Belakang? Nampak belakang? Nampak Okay. So, di state update ni dia akan update lah routing table. Maknanya kalau router 1 ni dah ada routing table dia, router 2 pun ada routing table dia, maka dia akan update lah. Kalau katakan sini, laluan sini tak ada pada A1, so laluan A1 dia akan masuk sini, A2 akan masuk sini. Okay. So dia akan tetapkan laluan masing-masing lah. So bila dah ada laluan masing-masing, barulah paket tu boleh dihantar antara destinasi yang lain. Okay, so bila dia dah maklumkan atau dah update LSU, dah update dia punya list state update tu, maka dia akan buat list state acknowledgement. Acknowledgement ni maksudnya dia akan membolehkan setelah maklumat dah diterima, router akan menghantar sebuah mesej untuk memberitahu maklumat tersebut yang nak maklumkan lah maksudnya aku dah terima maklumat kau tu. So maksudnya kalau katakan sekiranya ada berlaku perubahan topologi sekalipun, so dia akan update sekali. Okay. Maklumat ni dia akan berlaku setiap kali 10 saat. 10 saat dia akan maklumkan lah, dia akan cuba update dia punya routing table. Okay? Boleh jadi setakat ni saya akan cerita tentang ulang balik semula tentang sedikit perpuluhan OSPF. Saya akan stop untuk maklumat kamu. Paket ni OSPF dia ada 5 paket, iaitu hello packet, database distribution, link state request, link state update dan juga link state acknowledgement. So dalam ni semua saya dah ceritakan tentang apa itu hello packet, cerita tentang DBD, saya dah cerita tentang link state request, saya dah cerita tentang link state update dan juga link state acknowledgement, ACK lah. Okay. Baik. OSPF ni sebenarnya dia ada router ID. Kalau kamu ingat, siapa-siapa yang pernah configure OSPF, biasanya kalau kita configure OSPF, kita akan masukkan router ID. Contohnya kita masuk router OSPF 100, router OSPF 200, router OSPF 300. So 300 tu adalah merupakan router ID. Okay. Jadi router ID ni sebenarnya dia kita tak masuk pun boleh, nak masuk pun boleh. Dia tak ada kewajipan lah. Dia berbeza dengan kalau kita configure EIGRP. So kalau EIGRP kita kena masukkan, wajib masukkan. Contoh kalau katakan router pertama kita masukkan router EIGRP 100, maka router kedua kita configure router EIGRP 100. Dia kena sama. Berbeza dengan OSPF, router ID dia tak perlu sama. Kalau katakan router pertama router OSPF 100, yang kedua router OSPF 200, yang ketiga router OSPF 300 pun tak apa, dia tak sama tak apa. Okay. Jadi ini semua ni yang kamu kena tahu sikit sebab ini syarat-syarat sebelum OSPF tersebut dia
dia nak synchronize tu, pertama kali dia kena pastikan dulu hello interval. Hello interval ni maksudnya yang saya buat hello packet tadi lah. Maknanya kalau hello packet tu, kalau katakan dia dapat berkomunikasi, baru dia akan boleh synchronize antara router ke router. Okay. Dia interval ni maksudnya masa ditetapkan untuk mendapatkan makluman balas hello packet yang telah dikirimkan. Kalau kamu tengok dalam RIP sendiri ataupun yang kita belajar sebelum ni, saya dah masuk dalam kelas kamu, masa yang diperlukan untuk setiap router tersebut dia berhubung, dan sekiranya kalau katakan maklumat tersebut atau laluan tersebut rosak, so ada masa-masa tertentu sebelum dia buat flash timer. Dalam untuk OSPF pun dia ada juga, dia panggil date interval. Sekiranya kalau katakan dalam masa yang ditetapkan dia tak dapat synchronize antara router ke router, maka dia akan tetapkan laluan tersebut dah rosak. Tapi kalau dalam untuk OSPF masih ada ditetapkan dalam 120 saat. Kalau kamu ingat RIP yang saya tunjuk sebelum ni 240 saat. Ini 120 saja. Lebih kurang dalam 2 minit saja. Berbeza dengan kalau kita gunakan RIP, dia perlukan 4 minit untuk tetapkan laluan yang rosak tapi kalau untuk OSPF dia perlukan 120 saat sahaja. So dia lebih cepat berbandingkan dengan RIP. Sebab tu kalau kamu tengok OSPF ni sesuai untuk digunakan untuk topologi yang besar. Dia tak sama macam RIP lah. RIP hanya dia gunakan 240 saat. Manakala untuk hello tadi, hello packet ni yang saya dah sebut tadi, dia akan hantar, dia akan sebut hello pada setiap router iaitu selama 10 saat. Lepas 10 saat dia akan hantar hello. Lepas 10 saat dia akan hantar hello. Begitu dan seterusnya. Okey? Boleh? Boleh Encik. Okey, insya-Allah. Boleh Encik, boleh. Boleh. Jangan tertidur pula. Jangan tertidur pula. Atas bantal tu. Sedap dulu. Okey, sekejap Sikit. Okey? Boleh Encik. Yang ketiga network type. Network type ni iaitu di mana dia kena pastikan laluan yang digunakan, pastikan dia walaupun kita configure OSP dengan OSPF semua router, kena pastikan juga network type tersebut dia dapat berhubung lah. Contoh kalau katakan dia buat network type itu, kalau katakan dia pakai kelas A, kena semua pakai kelas A dalam dia punya network lah. Maksudnya kalau contoh kalau bukan sambungan kuat sambungan untuk LAN dia sendiri. Kalau dia sambungan dia berbeza network type, so tak boleh juga. So kalau kita nak buat OSPF ni, pastikan hello interval network type ni dia telah dapat dilaksanakan, baru kita boleh buat OSPF. Macam ni lah, konsep ni macam ni lah. Dia hello protocol lah. So contohnya router ID yang saya sebutkan tadi, katakan 10.0.0.2. Nampak, setiap router ni dia ada ID dia sendiri. Okay, ID dia sendiri. Jadi bila dia sebut, dia dah hantar hello, so dia kata hello I am router ID. Yang ini router 2 dia akan sebut hello I am router ID 10.0.2. Kalau router 3 pula dia akan sebut hello I am router ID 10.3.3. So 3 router ni dia akan berkomunikasi setiap 10 saat. 10 saat. Okey, so yang utama OSPF akan menentukan jenis rangkaian subnet yang digunakan pada router. Sekiranya berbeza subnet, maka OSPF tidak dapat diwujudkan. Ini untuk dalam LAN. Kalau untuk WAN dia tak kisah. WAN tak kisah. Yang penting dalam LAN kena sama. Okey. So OSPF ni seperti mana kita tahu, algoritma yang digunakan adalah link state. So link state yang digunakan dipanggil algoritma Dijkstra shorter path first. Sebenarnya algoritma ni sebenarnya dia macam mapping, dia macam map. Contoh kalau katakan dia berbeza dengan RIP, dia menggunakan distance vector. Distance vector ni kita tak boleh tengok topologi orang lain. Berbeza dengan link state kita boleh tengok topologi orang lain. So kalau kita nak pergi satu tempat, kamu gunakan Waze ataupun kamu gunakan Google Map kan. So bila kamu tengok Google Map, kamu boleh tengok laluan tersebut. Okey. Kamu boleh tengok laluan tersebut sama ada rosak ataupun laluan tersebut ada jam ke, ada accident ke kan.
Sama juga untuk OSPF. OSPF pun dia akan sebelum hantar paket, dia akan tengok laluan tersebut sama ada laluan tersebut jam ke, tak jam ke, dia akan tengok. So mudahkan dia hantar paket lah. Dia seolah-olah dia akan create satu mapping dulu sebelum hantar paket macam tu. Dan juga laluan tersebut dipanggil sebagai 3 SPF lah. SPF ni adalah shorter part first. Okay, 3. So 3 macam pokok. Kalau awak tengok pokok, dia ada dahan kan. So dahan-dahan ni dia akan cabang-cabang dia ada cabang dari daun-daun, dari buah kan. Jadi so dia seolah-olah macam create pokok tu. Katakan dia nak hantar kepada dahan nombor 1. So dia dah tahu dah, dahan nombor 1 mungkin dia kena pergi dahan yang besar sikit, so kecil-kecil dan akhirnya sampai dahan yang ke 1. So konsep macam itu juga. Dia buat macam mapping lah. Okay, so sebelum saya masuk pada single OSP configuration, saya rasa ni saya akan masuk pada minggu depan lah. So saya nak kamu faham dulu tentang pengenalan pasal OSPF, paket-paket yang dia digunakan pakai, okay, dan juga dia punya OSPF algorithm lah, dia gunakan algoritma Dijkstra Shorter Part First. Okay, yang ini saya akan masukkan pada minggu depan untuk area OSPF configuration. Tapi untuk OSPF configuration ni sebenarnya dia lebih mudah. Cuma dia akan gunakan wildcard mask. Berbeza kalau kita gunakan submit mask yang ini saya akan ceritakan kamu macam mana nak buat penggunaan wildcard mask. Wildcard mask. Okay, insyaAllah ni saya akan cerita pada minggu depan. Okay, so ada apa-apa soalan ke? Nak tanya ke? Faham ke? Okay, tak apa. It's okay. Saya akan sharekan dalam Google Drive saya soalan latihan sebenarnya penilaian amali sebenarnya yang saya memang nak buat pada sebelum PKP tu. Tapi memandangkan PKP dah buat dulu sebelum saya buat amali, kamu pun suka kan daripada awal kan. Jadi oleh demikian saya bagi share dengan kamu siapa yang ada laptop, kamu boleh install packet tracer dan cuba configure penilaian yang saya bagi itulah. Dia ada markah, kamu boleh tengok lah. Buat sampai kamu dapat 90. Boleh? Macam mana yang tak ada laptop, kamu boleh cuba dalam packet tracer mobile. Cuma mungkin macam saya sebut tadi lah, dia ada kekangan sikit lah, susah sikit nak configure lah. Yang mana yang dah buat tu mungkin boleh sharekan pada kawan-kawan untuk bagi tahulah macam mana nak buat tu. InsyaAllah Saya punya tak support, Cik. Macam mana? Saya punya tak support. Handphone saya ni tak support. Saya dah pernah download dah. Dah pernah download? Tak. Oh, okey. Tak apa. Mana-mana yang tak ada, tak apa. Yang ada yang support boleh cuba buat. Yang tak support nanti saya akan sharekan dalam grup. Mungkin saya buat video lah, video. Actually sebenarnya saya nak bagi kamu video. Sekejap. Hello, Assalamualaikum. Tahu ngantuk. Pagi-pagi tidur tau. Kita tak pakai bisnes lagi, Cik Zul. Kita pakai yang Skype biasa, Skype yang kita gunakan dalam ATM tu. Ya, saya kontak ATM tu. Kita gunakan Skype biasa. Sebab yang bisnes tu ada masalah sikit sebab yang siapa yang pakai laptop dia boleh call, tapi kalau siapa yang pakai handphone dia tak boleh nak call, dia tak boleh nak masuk join meeting. Laptop boleh pakai yang Skype biasa lah. Tak Skype biasa. Cik Zul yang kat atas Skype beli Sekejap. Saya tak sebab saya takkan. Dah nak habis saya tak ya. Baik, Assalamualaikum. Okey. Nanti saya akan cuba sebab saya dipahamkan oleh Puan Razia. Sebab dia kata sebab dia kata sedap suara. Jabar jangan nyanyi Jabar. Jabar jangan nyanyi. Ba kantoi ba. Kantoi. Encik dengar ke tak? Okey, jap. Saya akan sharekan YouTube, sharekan link untuk kamu boleh tengoklah configure server. Sebab saya dipahamkan kamu tak belajar server langsung, betul?
Kan? Jadi kamu boleh tengok semua tu berulang, YouTube tu kamu boleh tengok berulang-ulang kali. Dan insyaAllah bila kamu dah sampai di laptop, PC boleh cuba buat lah. Boleh install dalam VMware. Boleh cuba install dalam VMware dan tengok step by step video yang saya buat tu. Boleh cuba pause, boleh kamu cuba buat configure dalam YouTube. Okay? Tapi mana-mana yang untuk paket tracer yang tak support paket tracer, saya akan bagi link untuk YouTube, configure OSPF dan juga static routing dan juga RAID lah. Jadi kamu boleh tengok, kamu boleh tengok berulang-ulang kali insyaAllah kamu boleh faham. So bila nanti kamu balik nanti bulan 6 nanti kamu boleh masuk saja, kamu boleh cuba buat latihan lah kat kelas nanti. So supaya harapan saya supaya kamu tidak lupalah. Jangan nanti bila kamu dah lama-lama ni kita cuti dah sebulan 2 bulan ni kamu lupa. Kan? Sebab kamu kena ingat lepas sebulan kamu naik, kamu terus periksa. So saya tak nak macam tu. Okay? Boleh? Apa-apa maklumat nanti saya akan ceritakan dalam grup. Saya akan sharekan dalam grup lah. Saya mohon kamu cuba buatlah. Untuk soalan kuis saya akan bagi dalam classroom. Siapa yang tak boleh masuk dalam classroom, saya akan sharekan juga dalam grup. Dan maklumat tersebut kamu boleh search dan kamu boleh dapatkan dalam DataCAD. So saya harap tak boleh pasti kamu cuba masuk kelas DataCAD, baca chapter yang kedua. Okey. Baca chapter yang kedua. Boleh? Boleh semua? Boleh? Boleh je. Boleh. Saya harap kamu boleh baca chapter. Tolong buka. Memang bahasa Inggeris memang payah sikit tapi saya tengok dia punya bahasa tu mudah dipahami lah sebenarnya walaupun bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya kita asas sikitlah bahasa Inggeris kita. So kalau kamu tak faham, kamu boleh buka Google Translation, kamu boleh translate semula dan fahamkan apa yang diceritakan dalam DataCAD tersebut. Boleh? Saya akan update lah sentiasa. Sebab tadi saya tengok yang cuma seorang saja yang masuk teki 20 April. Ini bukan? Ini lah. Dia masuk DataCAD. Okay. Yang lain semua tak masuk. So kalau boleh kamu masuk DataCAD dan cuba baca. Chapter 2. Boleh ingat? Chapter 2. Boleh? Okay. So nanti apa-apa saya akan maklumkan dalam kamu punya grup. Okay. Ada soalan anak lain? Nak tanya apa-apa? Pasal kelas ke? Pasal projek ke? Boleh? Ingat tadi saya dah pesan tadi. So kalau boleh kamu cuba buat proposal. Kamu jangan tangguh-tangguh. Kamu banyak masa ni duduk rumah kan. Dan kalau boleh kamu kena buat. Kalau kamu tak buat memang tak sempat lah. Boleh? Okay. So insyaAllah kita tamatkan dulu kita punya kelas kita ni. InsyaAllah minggu hadapan hari Isnin masa yang sama pukul 10:30 kita akan buat kelas seterusnya. Sambung tadi pasal OpenSPF configuration. Okay, saya tak nak lama takut nanti kamu punya handphone panas tadi. Okay, insyaAllah kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi. Bye. Waalaikumsalam Cik, terima kasih. Cik. Terima kasih Cik.